Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Fitri Izzati binti Abdul Aziz dan dua rakan saya iaitu Nur Jannah binti Aminuddin dan Muhammad Sufian bin Razali akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu fasaq kerana suami atau isteri hilang. Jadi kita akan mulakan dengan bahagian pengenalan. Dalam bahagian pengenalan ini, saya akan menjelaskan tentang dua perkara iaitu perkahwinan dan pembubaran perkahwinan. Apa itu perkahwinan? Perkahwinan merupakan suatu ikatan antara sepasang lelaki dan perempuan untuk hidup bersama, membentuk rumah tangga dan juga untuk melahirkan zuriat sebagai penerus generasi manusia yang menurut syariat Islam. Manakala pembubaran perkahwinan pula merupakan suatu perceraian atau perpisahan di antara seorang lelaki yang bergelar suami dan pasangannya iaitu wanita, isteri. Seterusnya, pembubaran perkahwinan merupakan suatu perkara yang dibenarkan di dalam Islam tetapi sangat dibenci oleh Allah dan seharusnya sedaya upaya dielakkan. Allah pernah berfirman, cerai, talak iaitu 2 kali. Selepas itu, peganglah tangan isteri kamu, rujuk dan kekallah dengan cara yang baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik. Rasulullah SAW juga menegah perceraian. Baginda bersabda, daripada semua benda yang mengikut hukum syarak, perkara yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis perceraian. Di sini terdapat 6 jenis perceraian, iaitu yang pertamanya, perceraian dengan lafaz talak. Kedua adalah pengesahan lafaz talak. Ketiga iaitu topik yang akan kita tekankan hari ini ialah fasaq. Keempat adalah anggapan mati. Kelima ialah tebus talak ataupun kuluk. Dan yang terakhir sekali ialah cerai taklid. Penceraian melalui fasaq. Fasaq ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui pengadil iaitu hakim. Fasaq hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berkuasa sahaja seperti hakim dan kadi apabila terdapat sebab tertentu seperti kehilangan suami tanpa diketahui keadaannya sama ada hidup ataupun mati, ataupun salah seorang daripada suami atau isteri murtad dan sebagainya. Seterusnya iaitu syarat-syarat fasaq. Menurut mazhab Syafi'i, syarat sah fasaq ada 2 perkara, iaitu yang pertamanya tidak sah fasaq nikah jika disetujui oleh kedua-dua pihak, dan kedua, keterangan atau bukti yang diberikan mestilah disaksikan oleh kedua orang lelaki atau pengakuan bahawa kejahatan seperti mati pucuk ataupun dengan cara berganti-ganti sumpah. Seterusnya kita akan beralih kepada sebab-sebab fasaq yang akan dijelaskan oleh sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jannah binti Aminuddin. Saya akan menyambung pembentangan saudari Izzati. Okey, baiklah. Seterusnya adalah mengenai sebab-sebab fasaq. Seperti yang dikongsikan dalam slide adalah ada 7 sebab-sebab fasaq. Ya, namun kami fokus pada itu kepada suami hilang ataupun gaib. Antara sebab-sebab lain yang boleh si isteri meminta fasaq adalah seperti dapat aib pada suami atau isteri, zarah yang ni apa tu, pembohongan, unsur biologi atau ketidaktentuan, suami yang tidak mampu menyerahkan mas kahwin secara tunai, suami yang tidak mampu memberi nafkah, hamba yang telah mereka dan juga bagi mereka yang melakukan perbuatan yang membawa kemudaratan. Okey, baiklah, saya kongsikan sedikit fasaq mengikut pandangan dan mazhab. Menurut mazhab Imam Maliki, seorang isteri boleh menuntut cerai apabila suami hilang, sekalipun ada harta yang ditinggalkan sebagai nafkah baginya. Yang keduanya, suami itu hilang bukan atas sebab kusuran yang diharuskan oleh syarak, dan seterusnya isterinya menanggung penderitaan sepanjang kehilangan suaminya. Okay. Hendaklah suaminya hilang bukan di tempat tinggalnya dan isteri telah menderita selama setahun. Okay. Ini adalah fasaq mengikut pandangan mazhab Imam Maliki. Okay.
Menurut mazhab Imam Syafi'i pula ialah kehilangan suami tidak boleh jadikan sebab untuk kita bubarkan suatu perkahwinan. Malah pembubaran perkahwinan melalui fasad memerlukan campur tangan kadi atas sebab yang biasanya diketengahkan oleh si isteri. Seorang isteri boleh menuntut fasad atau pembubaran suatu perkahwinan adalah kerana kesusahan atau kesempitan hidup yang terpaksa dialami oleh seorang isteri yang kehilangan suaminya. Apabila isteri tidak mempunyai sebab sebelumnya, maka tidak bolehlah si isteri meminta fasad. Walaupun suaminya gaib. Di bawahnya pula adalah tempoh masa meminta fasad ada 2. Maksudnya ada 2 3 mazhab, iaitu mazhab Maliki, Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mengikut 3 mazhab ni adalah tempoh masa meminta fasad adalah 4 tahun, manakala ada mazhab Hanafi adalah 99 tahun. 99 tahun adalah satu yang tidak relevan pada zaman sekarang dengan jangka hayat manusia dan juga faktor-faktor lain. Di sini saya turut kongsikan 2 keadaan di mana ketika menuntut fasad. Mungkin perkara ini akan berlaku ketika si isteri meminta fasad. Situasi pertama ialah apabila si suami diketahui tempat tinggalnya dan boleh menyampaikan surat kepadanya, atau dengan arti kata lain, kita boleh sampaikan berita tentang fasad. Maka pihak kadi akan menyampaikan surat atau amaran itu untuk si suami. Bagi mengambil isteri dia untuk tinggal bersamanya. Dan kadi akan memberikan satu tempoh yang tertentu. Apabila suami gagal buat demikian dan tempoh masa yang ditetapkan, maka kadi berhak dan mempunyai kuasa untuk menyatakan talak kepada isterinya. Itu adalah situasi yang pertama apabila kita dapat menghubungi ataupun dapat menghantar surat kepada suami untuk tuntutan fasad tersebut. Situasi yang kedua yang saya ingin kongsikan, ini adalah apabila si suami tidak dapat dikesan tempat tinggalnya. Si suami tidak dapat dikesan tempat tinggalnya, berada di setempat yang kita tak dapat hantar surat kepadanya ataupun tempohnya sudah berlantang sehingga setahun lamanya, maka dengan semata kadi akan menceraikannya. Berbalik pada situasi sebelumnya, jika si suami yang berjaya dihubungi untuk tuntutan fasad masih berdegil dan ini berlarutan sehingga tempoh yang diberi oleh kadi, talak juga akan ditentukan dan ia dinamakan sebagai talak bain. Ini adalah uraian bagi situasi berbalik pada situasi pertama. Apabila dapat hubungi tapi suami tetap berdegil, fasad tetap boleh dituntut dan suami juga akan ditentukan talak, iaitu talak bain, seperti yang dijelaskan di dalam slide. Selanjutnya akan disambung oleh saudara Sufian tentang hikmah dia tentang fasad. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufian bin Razali. Saya akan menerangkan berkaitan hikmah yang diharuskan fasad. Hikmah yang diharuskan fasad. Antara hikmah yang diperintahkan fasad adalah untuk memelihara jiwa salah seorang pasangan suami dan isteri. Baik suami walaupun isteri yang mungkin sudah terlalu lama menahan perasaan dan mengalami tekanan sepanjang bergelar suami dan isteri. Kedua adalah fasad merupakan satu jalan dalam jalan keluar, terutamanya kepada pihak suami isteri dalam membuat pembubaran perkahwinan jika dirasakan perlu, terutamanya kepada pihak isteri apabila tidak boleh apabila talak tidak boleh jadikan sebagai pilihan untuk menyelesaikan masalah perkahwinan mereka. Ketiga adalah fasad ini boleh dijadikan sebagai imbangan terhadap kuasa talak yang dimiliki oleh suami. Dengan kata lain, isteri itu mempunyai kuasa untuk membubarkan perkahwinan sekiranya perkahwinan tersebut memudaratkan kepada pihak isteri itu. Seterusnya adalah prosedur tuntutan fasad. Antara prosedur tuntutan fasad adalah proses pencapaian saman dan penyataan tuntutan. Proses penyampaian saman dan penyataan tuntutan hendaklah dimulai oleh pihak menuntut kepada pihak yang kena tuntut. Kepentingan proses ini perlu apabila undang-undang menghendakkan saman yang disampaikan secara kendiri sama ada oleh pihak memohon ataupun wakilnya.
Yang kedua adalah mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk mendengarkan kes. Proses perfailan kes adalah berdasarkan bidang kuasa yang diperuntukkan oleh undang-undang setiap negeri. Maknanya setiap negeri itu mempunyai bidang kuasa yang berbeza dalam peruntukan kes-kes fasa ini. Perkara yang paling penting yang perlu dikenal pasti adalah sebelum perfailan dibuat ataupun diterima oleh pihak mahkamah ialah perlu membuktikan tentang pemastautinan. Ini kerana ianya menjadi punca kuasa seseorang hakim untuk mendengarkan kes dan memutuskan kes yang difailkan di mahkamah. Prosedur ketiga adalah proses perbicaraan tuntutan fasa. Perbicaraan adalah merupakan proses yang terpenting dalam suatu tuntutan. Bagi kes fasa, jika persetujuan dicapai sama ada pihak suami dan isteri setuju berbicara secara baik atau kedua-duanya berbaik semula, kes fasa tersebut hendaklah ditarik balik dengan kebenaran mahkamah. Keempat adalah prosedur rayuan. Hak untuk merayu wajar diberikan kepada mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dan juga terkilan dengan keputusan mahkamah. Prosedur rayuan ini amat penting. Sebagai contohnya, jika perkentungan ini jika proses rayuan ini tidak diberikan kepada pihak suami, contohnya, maka sekiranya isteri itu telah berkahwin lain, perkahwinan kedua itu terpaksa dibubarkan. Keadaan ini sudah pasti mendatangkan kesulitan lebih besar jikanya isteri telah mengandung sedangkan perkahwinan beliau terpaksa dibubarkan. Kesimpulannya adalah Islam merupakan agama yang lengkap dari pelbagai sudut. Malah Islam juga merupakan agama yang adil bagi semua umatnya walaupun lelaki maupun wanita. Secara kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa persyariatan fasad di dalam Islam adalah bertujuan untuk mengimbangi hak wanita sebagai kaum yang lemah seringkali yang menjadi masa kepada lelaki yang mengambil kesempatan di atas kelemahan tersebut. Namun begitu, isteri itu tidak boleh menggunakan kuasa, tidak boleh menyalahgunakan tuntutan fasad untuk membebaskan diri daripada tanggungjawab dalam perkahwinan mereka. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.